Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkait dengan ibadat haji dan umrah. Hadis yang ke-763 daripada kitab Bulughul Maram, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umrah sa'ala Allah ridwanahu wal jannah wasta'adha bi rahmatihi minan nar. Rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dha'if. Maksudnya, Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila selesai daripada ucapan talbiyahnya ketika mengerjakan haji ataupun umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah keredaan Allah dan syurga dan memohon perlindungan dengan rahmat Allah daripada neraka. Hadis riwayat Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dicerita oleh seorang sahabat Rasulullah, nama dia Khuzaimah bin Thabit, dan diriwayat oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang lemah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada ucapan talbiyah, maksudnya selepas daripada selesai ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, sama ada pada ketika mengerjakan haji dan ketika mengerjakan umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Rasulullah keredaan Allah dan syurga Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dengan rahmat Allah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni, walaupun hadis ni adalah hadis dhaif, tetapi meminta daripada Allah keredaan Allah dan syurga Allah adalah perkara yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berlindung kepada Allah daripada neraka Allah juga perkara yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang sahih menyebut satu ketika Rasulullah khabar kepada seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah kata lagu mana ke dia, kaifa taqulu fi salah? Mu ucap benda dalam sembahyangmu? Rasulullah tanya kepada sahabat dia, mu ucap benda dalam sembahyangmu? Apakah ucapanmu, perkataanmu dalam sembahyangmu? Dia kata lagu mana? Qal atashahad. Aku mengucap dua kalimah syahadah. Lepas daripada itu, wa aqul Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Lepas daripada dia baca tahiyat, lepas daripada dia baca tasyahud,
dia pun minta kepada Allah agar Allah Ta'ala mengurniakan syurga kepada dia dan menjauhi dia daripada neraka Allah. Lepas tu dia kabur kepada Rasul, ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh. Aku tidak mampu, aku tidak pandai bunyi kumat kami hak yang sentiasa munduk sebut, wahai Rasulullah. Dan aku tidak mampu dan tidak pandai bunyi kumat kami. Kita kan panggil kumat kami, bunyi suara hak yang kita tidak faham maksud tu kan. Aku tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut sebagaimana mu buat dan Sayyidina Mu'adh bin Jabal buat. Jadi Rasulullah mulut dia sentiasa kumat kami, maksudnya ada bunyi sokmo. Mulut Rasulullah berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Begitu juga ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Mu'adh bin Jabal, sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah. Jadi apabila Rasulullah tanya dia mu baca benda dalam semayang, dia kata aku bertasyahud, lepas tu aku hanya baca Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Aku tidak pandailah nak baca panjang-panjang, nak bobek kau ni dalam bab doa, aku tak pandai sebagaimana yang membuat dan Mu'adh bin Jabal buat. Tengok apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Maksud dia sebenarnya kami duk berkumak kami, begitu juga Mu'adh bin Jabal duk berkumak kami adalah sekitar meminta kepada Allah Ta'ala syurga dan meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala menjauhi daripada neraka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kata dia lagi wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartuha huna wa mina kulluha manhar fanharu fi rihalikum wa waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif. Rawahu Muslim. Ini berkait dengan pelaksanaan ibadat haji lagi. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku sembelih haiwan korbanku di sini. Baik. Dan memang Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih haiwan korban. Maka sembelihlah haiwan korban kamu di kediaman-kediaman kamu, di kemah-kemah kamu masing-masing. Aku berwukuf di sini. Dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Dan aku berwukuf di sini. Dan semua al-jam'u dia tulis al-jam'u. Perkataan al-jam'u dalam maksud hadis ini adalah Muzdalifah. Dan semua Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita bahawasanya dalam melaksanakan ibadat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih binatang al-hadyu. Cuma penterjemah kita dia terjemah dengan binatang korban. Dia kita hak yang kita buat di tempat kita, hak yang kita kata binatang korban, dalam bahasa Arab nama dia udhiyah. Baik, kita ada selagi ibadat korban, nama dia adalah al-hadyu. Okey. Kita cerita lebih panjang sikit. Di sana ada ibadat yang disyariatkan kepada kita, yang mana ibadat ini dilakukan melalui penyembelihan binatang. Di sana ada ibadat yang disyariatkan kepada kita, yang mana ibadat ini dilakukan melalui penyembelihan binatang ternakan yang terdiri daripada unta, lembu, kambing. Yang mana ibadat yang disyariatkan kepada kita, cara melakukannya adalah menyembelih binatang
dia ada 3 ibadat. Yang pertamanya adalah aqiqah, ataupun cakap kita ngekoh. Yang pertamanya aqiqah. Baik, yang pertamanya adalah aqiqah. Disunatkan bagi orang yang dapat baby, tak kira lelaki ke puang, dia sembelih binatang, kambing ke, lembu ke, unta ke, sebagai akikah kepada anak dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah al-udhiyah, yang kita kata korban pada hari raya. Yang mana apabila masuk je, naik je matahari, setelah daripada naik matahari pada hari raya, dan berlalunya tempoh khutbah dan 2 rakaat yang ringkas, 2 rakaat dan khutbah, maka masuk waktu kita melakukan ibadat yang dinamakan sebagai ibadat korban. Penghujungnya adalah sampai kepada hari tasyriq, penghujung hari tasyriq, hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi hari raya 11, 12, 13, 4 hari lah. Aqiqah dengan al-udhiyah pada asalnya hukum dia adalah sunnah, bukan wajib. Melainkan apabila seorang tu bernazar, maka barulah bertukar menjadi wajib. Kita ada selagi ibadat yang pelaksanaan dia adalah menyembelih binatang yang dinamakan sebagai binatang al-hadyu. Dalam bahasa Arab al-hadi. Yang mana binatang al-hadyu ni adalah binatang yang kita sembelih di tanah haram. Kita sembelih di tanah haram. Baik. Jadi binatang al-hadyu adalah binatang korban yang khusus dibuat di tanah haram. Kita nak buat di tempat kita tak boleh. Sebab binatang ni adalah khusus kita buat di tanah haram. Baik. Hukum melaksanakan korban yang dikatakan sebagai al-hadyu yang kita sebut saat ni tu, ada kala sunat dan ada kala wajib. Wajib bagi orang yang melakukan haji tamattu' ataupun haji qiran. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara minal hadi. Orang yang melakukan haji tamattu', maka dia kena sembelih seekor binatang yang dinamakan sebagai binatang al-hadyu. Baik. Begitu juga orang yang melakukan haji qiran. Sama juga orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang wajib dia kena sembelih kambing sebagai contoh. Maka hak tu adalah wajib. Yang keduanya adalah al-hadyu hak sunat. Al-hadyu hak sunat macam hak yang kita buat korban di tempat kita. Waktu pun sama. Waktu penyembelihan dia juga sama. Tapi tempat je berbeza, mesti kena buat di Mekah sana. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahun ataupun pada Hajjatul Wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korban sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. 100 ekor unta ni bukan sikit ya. Banyak. 100 ekor kambing pun banyak dah. Kambing ni hak cukup umur 1000 ekor. Ada hak lebih daripada 1000 ekor. Kalau 100 ekor 100,000 kambing. Unta ni bukan 1000 ekor. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat korban. Baik, sebanyak 100 ekor sembelih unta di Mekah. Mana tempat yang Rasul sembelih? Rasul sembelih di satu tempat di Mina. Rasul sembelih di satu tempat di Mina. Baik. Jadi ketika Rasul sembelih di tempat tersebut, maka para sahabat duk perhati cara ibadat Rasulullah. Kerana Rasulullah pernah bersabda sebelum daripada ni, kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Hendaklah kamu mengambil daripada aku ibadat-ibadat haji kamu. Jadi apabila Rasulullah sembelih situ, para sahabat nak sembelih situ. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, aku menyembelih unta di sini, tapi aku nak khabar kepadamu, bukan tempat menyembelih unta hanya di sini, tempat aku sembelih, bahkan seluruh kawasan Mina adalah tempat penyembelihan. Okey, itu maksud dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada sahabat untuk mempermudahkan kepada sahabat, bukanlah disyaratkan menyembelih binatang korban di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih, bahkan di mana sahaja di kawasan Mina boleh sembelih binatang
korban tersebut. Bukan setakat di kawasan Mina, bahkan apa yang disebut oleh ulama fiqh adalah di dalam tanah haram walaupun di luar Mina juga dibolehkan. Cuma hak yang paling comelnya adalah di Mina, dan hak yang paling comel lagi adalah tempat hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih. Itu hak yang paling comel lagi. Maka apabila Rasul kata di Mina saat itu semuanya tempat menyembelih, maka hendaklah kamu menyembelih di sisi kemah-kemahmu. Mu duduk situ, mu menyembelih sebelah situ, mu duduk sini, mu menyembelih sebelah kamu je. Tak payah mari sinilah. Tengok. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di padang Arafah tempat wukuf, dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, rukun haji yang paling besar adalah wukuf di padang Arafah. Sehingga Kang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji ni, ibadat haji adalah wukuf di padang Arafah, kerana wukuf ibadah Arafah adalah rukun haji yang paling besar. Nabi sallallahu padang Arafah luah. Padang Arafah luah. Baik. Sekarang ni kalau kita nak tahu mana batasan dia, mana sempadan dia, dia ada tulis. Jadi kerajaan Arab Saudi dia letak tanda sempadan Arafah, supaya orang tu tidak wukuf di tempat yang di luar daripada padang Arafah. Wukuf luar padang Arafah, jadi haji kita mesti kena wukuf dalam kawasan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di satu tempat yang di atas satu batu. Rasul naik atas satu tempat tersebut yang di bawah Jabal Rahmah. Kalau kita perasan dia di sana ada Jabal Rahmah. Dan di situ ada kawasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di situ. Maka Rasul kata, aku wukuf di sini. Jadi jangan bolok sini. Kalau cakap kita jangan bolok sinilah. Jangan pakat mari sinilah. Sebab semua padang Arafah boleh wukuf. Mewukuf di mana saja memadai. Baik. Dua. Yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku berhenti dan aku berwukuf di Muzdalifah. Jadi Muzdalifah Rasul duduk di Al-Mash'aril Haram. Ada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul duduk di situ. Memang hak yang tempat Rasul duduk situ, hak yang paling comel. Tapi pakat nak duduk situ belaka, kalau orang dalam sejuta orang nak duduk mana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua Muzdalifah saat itu adalah tempat yang boleh kita berwukuf, boleh kita bermalam, duduk mana-mana saja pada tengah malam di Muzdalifah sudah memadai. Okey, ini maksud daripada hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya daripada daerah atas, dan saat meninggalkannya baginda keluar daripada daerah bawah. Dia di Mekah suatu ketika dahulu dia ada dua jalan. Dia ada jalan yang dinamakan sebagai jalan atas, lepas tu ada jalan bawah. Jalan atas kalau anggorang lebih kurang ni lah adalah kawasan Ma'la. Kita di Mekah dia ada kawasan yang dinamakan sebagai Ma'la, dia ada kubur Ma'la situ. Baik, tu dipanggil kawasan atas. Lepas tu di Mekah dia ada kawasan yang nama dia Masfalah. Kalau orang yang biasa duduk sana dia tahulah Ma'la, Masfalah dia tahu belaka ni. Tapi dok pergi lama pun dia sesak juga. Dok pergi lama. Hamba duduk Mekah lama jugalah. Bulan-bulan kau hamba duduk Mekah, duduk lama kau Mekah. Di Bukit Jiak suatu ketika dahulu. Baik, lepas dari tu berapa tahun kita dok pergi, kita pergi pula bangunan tukar lain. Tukar pula dah jalan. Kita dah ingat dah jalan hak yang padahal kita dok main musim kat tu. Kenal belaka jalan situ. Tempat kita pernah kita duduk situ. Baik, lepas kita pergi dok pergi lama, kita pergi pula Allah. Tukar habis. Bangunan-bangunan hak yang kita jadi pedoman dulu tak ada habis. Nya naik bangunan baru pula. Lorong pusing kat lain pula. Baik. Cuma
kita nak ceritanya, kita ada kawasan Ma'la, lepas tu kita ada kawasan Masfalah. Jadi Rasulullah ketika Rasul datang ke Mekah, kan Rasul asal penduduk Mekah, Rasul dilahirkan di Mekah, sampai masa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah duduk di Madinah lama, Rasulullah tak mari Mekah. Rasulullah mari pada tahun Umratul Qada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari pada tahun Hajjatul Wada', pada tahun Fathu Makkah. Rasul mari lepas daripada tu. Jadi ketika Rasul datang ke Mekah, Rasul masuk jalan atas, tubik jalan bawah. Maka sebab itulah kata ulama, hak yang paling comelnya adalah orang hak yang nak pergi Mekah, sama ada buat haji ke ataupun buat umrah, dia masuk jalan atas, tubik jalan bawah. Tu kalau sekiranya kita bawa kenderaan diri, kalau kita tumpang orang takkan nak pergi cekek tukang dengan babah, suruh lalu kat jalan atas, tubik kat jalan bawah, tak boleh. Tak boleh. Jadi kena ikut dia lalu jalan mana pun, tambah kita tak kenal pun ikut dia lah. Tapi kalau sekiranya kita kenal mana jalan atas, mana jalan bawah, hak yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak itulah hak yang sebaik-baiknya hak yang kita buat. Jadi oleh kerana kita tak kenal dah, tambah-tambah bukan tempat kita, tambah-tambah orang hak yang bawa kita mujur, dia bawa siapa tu mujur. Mujur siapa tu mujur. Baik. Jadi payahlah kita nak beramal dengan apa hak yang disebut oleh ulama sunat, masuk jalan atas tubik jalan bawah. Baik. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya katanya, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi dhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil wa yadhkuru dhalika 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, katanya dia tidak datang sekali-kali memasuki kota Mekah, melainkan menginap terlebih dahulu di kampung ataupun di satu tempat nama dia Dhi Tuwa, sampai pada pagi hari. Lepas tu dan mandi. Dia melakukan demikian kerana mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat yang cukup kuat berpegang kepada sunnah Rasulullah, benda yang Rasul buat dia buat belaka. Antara sahabat yang cukup berpegang kuat dengan sunnah Rasulullah adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ketika zaman Rasulullah, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari Mekah, Rasul dah masuk lalu Mekah. Rasul akan berhenti di satu tempat nama dia Dhi Tuwa. Dhi Tuwa ni adalah satu lembah, satu ketika dahulu, yang mana di Dhi Tuwa ada telaga. Dan di Dhi Tuwa sekarang ni nama dia Zahir ke nama dia melupa dah nama dia sekarang. Lepas tu ada masjid dibina di tempat tersebut. Jadi suatu ketika dahulu Rasulullah dia dekat dah dengan Mekah, dia dekat sangat dah dengan Mekah. Lepas daripada Tan'im sikit je, lebih kurang gitulah, lebih kurang dekat sangat dah. Jadi Rasul dah masuk, Rasul akan berhenti situ, bermalam di situ. Pagi esok barulah Rasul bertolak, dan Rasul akan mandi dulu di situ. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, apa yang disebut dalam kitab fiqh adalah antara perkara yang disunatkan adalah sebelum daripada kita masuk Mekah, kita berhenti dulu di Dhi Tuwa dan mandi di situ. Pahala ni kita tak tahu, mana pun tak tahu. Jadi payahlah. Bukan semua benda yang dilakukan oleh Rasulullah suatu ketika dahulu boleh kita buat belaka sekarang ni. Bukan kita boleh buat belaka. Kadang-kadang tempat saat itu tak ada dah. Tak ada tempat, orang tidak buat persiapan dah untuk mandi di tempat tersebut. Jadi payahlah. Kalau kampung kita mudah, kita pikul air bawa. Make up orang ni payahlah sikit. Tambah-tambah kita tak kenal orang pakat bawa kita, mujur orang bawa je. Boleh sapa kita. Baik. Jadi kalau orang yang tahu tempat ni, comellah dia buat. Kerana benda ni dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila benda tu dilakukan oleh Rasulullah, maka Abdullah bin Umar setiap kali dia datang Mekah untuk mengerjakan ibadat haji ataupun umrah, dia melakukan hal yang sama. Dia akan masuk, dia akan pergi di Dhi Tuwa, lepas tu dia akan bermalam di situ dan mandi, barulah dia masuk ke Mekah. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan hal tersebut kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya katanya wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad. Kana yuqabbilu al-hajar al-aswad wa yasjudu alayhi. Rawahu al-Hakim marfu'a wal Baihaqi mawqufa. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa dia sering mencium hajar aswad dan meletakkan kening padanya. Dia kata meletakkan kening. Dia yasjudu ni maksudnya dia sujud di atas hajar al-aswad. Maksudnya sujud ni adalah dia letakkan dahi di atas hajar al-aswad. Hadis ini diriwayat oleh Imam Hakim secara marfu'. Maksudnya secara marfu' adalah diangkat hadis ini kepada Rasulullah. Sedangkan Baihaqi meriwayatkan secara mauquf. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini adalah perbuatan Abdullah bin Abbas. Baik. Jadi sama ada ia adalah perbuatan Abdullah bin Abbas ataupun diangkat kepada Rasulullah hadis ini, ulama menyebut bahawasanya antara perkara yang disunatkan bagi orang yang ada di sana, sama ada dia mengerjakan haji ataupun umrah, adalah cium kucuk hajar aswad. Di antara benda yang disunatkan adalah kucuk hajar aswad. Baik. Dan begitu juga di antara perkara yang disunatkan atas pandangan kebanyakan ulama adalah sujud di atas hajar aswad. Maksud dia sujud meletakkan dahi di atas hajar aswad, bukan setakat kita kucuk dengan mulut kita, bahkan kita letak juga dahi di atas hajar aswad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar asal makna batu. Aswad makna dia hitam. Batu yang hitam. Hajar aswad dia ada cerita dia, hajar aswad ni. Hajar aswad adalah ada cerita dia. Yang mana ada beberapa hadis yang menceritakan tentang hajar aswad. Dan ada sebahagian daripada hadis itu adalah hadis dhaif dan ada hadis yang boleh diterima. Antara hadis yang menceritakan tentang hajar aswad adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya dan diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunangnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswadu minal jannah. Yang mana hajar aswad dia turun daripada syurga. Batu yang diturunkan daripada syurga adalah batu hajar aswad. Baik. Yang mana ketika diturunkan daripada syurga, batu tersebut adalah lebih putih daripada susu. Kita tengok, kita biasa tengok susu lembu, susu kambing putih sepu. Dan batu tu sebenarnya lebih putih daripada susu. Tetapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam menghitamkannya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam mengotorkan batu tersebut. Waktu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Khuzaimah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar aswad dia turun daripada syurga dan warna dia lebih putih daripada susu. Tetapi kesalahan anak Adam mengotorinya. Kesalahan anak Adam mengotorinya. Kita dosa yang dilakukan oleh kita sebenarnya dia mengotori. Sekurang-kurangnya mengotori diri kita sendiri. Waktu disebut oleh Rasulullah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak Adam melakukan satu dosa, maka akan diguriskan di dalam hatinya satu gurisan yang hitam. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diguriskan dalam hatinya satu gurisan yang hitam. Fa idza taba fa in taba wastaghfar fa in taba wa naza'a wastaghfar. Kalau dia bertaubat, dia tinggal daripada melakukan dosa tersebut dan dia beristighfar, maka suqila qalbuh, akan jadi cerah balik
hati dia. Begitu juga Hajar Aswad pada asalnya putih, lebih putih daripada susu, tetapi dihitamkan oleh kesalahan anak Adam. Dia kalau kita tengok Kaabah saat itu, dia ada penjuru Kaabah. Kalau kita tengok hak yang ada Hajar Aswad tu kan, kita tengok tu kan. Lepas tu hak yang bikar dia saat itu diperbuat daripada perak. Sebenarnya Hajar Aswad bukan hak yang semua dalang, bukan. Hajar Aswad adalah beberapa potong sahaja dalam tu. Beberapa potong batu yang kecil berada di dalam tu. Sebab suatu ketika dahulu pernah golongan Qaramitah, golongan Syiah yang melampau, dia rapah Hajar Aswad, dia buat lari Hajar Aswad. Baik, akhirnya dikembalikan. Lebih kurang dalam 22 tahun lebih kurang, tak ada Hajar Aswad di situ, dikembalikan semula. Dan para ulama mengenali Hajar Aswad, antaranya dia tidak ditenggelami air. Yang dia tidak ditenggelami, maksudnya kalau tak ada air tak tenggelam. Maka itu antara tanda-tanda. Ini diriwayatkan begitulah. Diriwayatkan begitu. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kelebihan Hajar Aswad adalah disebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali Hajar Aswad pada hari kiamat. Dia mempunyai dua mata. Allah Taala bagi kepada dua mata yang dapat melihat dengan keduanya, dan lidah yang dia bertutur dengannya, dan dia akan bersaksi kepada mereka yang menyentuh Hajar Aswad dengan tangan dengan benar, dengan penuh keikhlasan. Orang yang menyentuh Hajar Aswad dengan tangan dengan istilam. Dia istilam adalah istilah, maksudnya sentuh dengan tangan, akan disaksi oleh Hajar Aswad. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah cerita yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmizi dan dihukum kuat oleh pengarang kitab kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa anhu radhiyallahu taala anhu qala amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarmulu thalatha ashwaq wa yamshu arba'a ma baina ar-ruknain. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada mereka, Rasulullah perintah kepada para sahabat untuk berlari kecil, kita kata berlari anak, sebanyak 3 kali pusingan, dan berjalan biasa sebanyak 4 kali pusingan. Baik, barang yang di antara 2 rukun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh berlari anak 3 pusingan dan berjalan biasa 4 pusingan. Bagi orang yang datang ke Mekah, lepas tu dia nak buat umrah, lepas tu sampai Mekah dia melakukan tawaf, maka sunat dia 3 pusingan yang pertama dia berlari anak, manakala 4 pusingan yang lain, 4 pusingan yang lain saat itu dia berjalan seperti biasa. Sama juga orang yang datang Mekah untuk mengerjakan haji, lepas tu dia buat tawaf selamat datang. Sunat dia berlari anak 3 pusingan yang pertama, manakala 4 pusingan lagi adalah berjalan seperti biasa. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, kenapakah Rasul buat begini? Adalah kerana musyrikin Mekah duk cakap, ni boleh kita ambil kesempatan ni terhadap Muhammad dengan kawan-kawan dia ni, sebab di mari Madinah dak gerak dah. Jadi letih. Maka Rasulullah dengar cerita lagu tu, maka Rasulullah perintah kepada sahabat, siapa je Mekah kita berlari anak. Dan kita tunjuk bahawa kita kuat, kita gagah. Jadi orang ingat kita dak gerak dah. Orang musyrikin Mekah ingat dak gerak dah. Siapa Mekahnya berlari pula tawaf. Oh, gagah. Begitu. Dan benda tu
ditetapkan di dalam tawaf, tapi bukan semua tawaf. Yang pertamanya adalah tawaf qudum, yang keduanya adalah tawaf umrah. Baik, adapun tawaf sunat, tidak sunat kita buat perkara yang kita sebut saat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhi Quwa hatta yusbiha wa yaghtasil wa yadhkuru dhalika 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu kita baca dah. Dia buat mari dua kali hadis yang sama. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad. Okey, waktu kita baca juga. Dia ulang dia yang sama ni. Hadis seterusnya, hadis yang ke-770 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait ghayra ar-ruknayn al-yamaniyain, rawahu Muslim. Maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawasanya aku belum pernah melihat Rasulullah mengusap bahagian daripada Baitullah selain daripada dua rukun Yaman. Baik. Jadi kita melakukan tawaf, kita ada perkara yang disunatkan yang diletak nama oleh syarak sebagai istilam. Okey, kita ada perkara yang dituntut kepada kita istilam. Istilam ni adalah kita sentuh dengan tangan. Itu makna istilam. Banyak lagi benda-benda agama kita tak tahu nama dia. Mungkin sebahagian kita tahu. Dan hamba yakinlah ramai lagi tak tahu. Benda istilam pun tak tahu. Tapi itu termasuk dalam benda yang disyariatkan dalam agama kita. Istilam. Istilam ni menyentuh dengan tangan. Hak yang disunatkan kita menyentuh dengan tangan, yang pertamanya adalah rukun Hajar Aswad. Okey, rukun Hajar Aswad sunat kita istilam dengan tangan. Yang keduanya adalah rukun Yaman. Rukun Yamani. Rukun Yamani ni kalau kita perasan dia sebelum daripada Hajar Aswad. Sebelum daripada rukun. Rukun ni penjuru. Sebelum daripada penjuru Hajar Aswad dia ada penjuru rukun Yamani. Baik. Lepas tu di sana ada rukun Syami dan di sana ada rukun Iraqi. Kita Kaabah tu dia ada 4 juru. Dia ada rukun Hajar Aswad, dia ada rukun Syami, rukun Iraqi dan rukun Yamani. Baik. Yang mana apa hak yang disunatkan bagi orang hak yang tawaf adalah dia istilam 2 rukun sahaja. Yang pertamanya adalah rukun Hajar Aswad, yang keduanya rukun Yaman. Manakala menyentuh tangan penjuru rukun Syami dan rukun Iraqi, hak tu tidak dituntut. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.